Okey, pengertian pemimpin dan negara. Okey, ini permulaan kita. Okey, semua orang dah baca tadi kan? Okey, maksud pemimpin. Apa maksud pemimpin? Ni, individu ataupun kumpulan individu. Okey, maknanya pemimpin ni tidak semestinya seorang. Dia boleh berlaku dalam bentuk kumpulan. Sebab tu kalau dalam organisasi ada pengerusi, naik pengerusi, dia bukan pengerusi seorang je lah ya. Okey, yang bertanggungjawab menerajui sesebuah organisasi. Okey, pemimpin inilah yang menerajui sesebuah organisasi. Okey, tugas apa tugas sebagai seorang pemimpin ni? Okey, tugas seorang pemimpin ni dia menguruskan sebuah organisasi tu dengan adil untuk mencapai kecemerlangan. Okey, apa target dia dalam memimpin organisasi tersebut. So dia akan memacu sesebuah organisasi tersebut menuju ke arah matlamat yang telah pun ditetapkan oleh mereka lah. Okey, tanpa pemimpin yang baik, mana-mana organisasi ni sama ada dalam keluarga ke, dalam kelas ke, di sekolah ke, dalam masyarakat ke, okey, pertubuhan, negara, maka tidak akan dapat membangun, tidak akan dapat mencapai matlamat yang telah pun ditetapkan. Okey, itu pentingnya ada seorang pemimpin yang baik. Okey, berkaliber, yang dihormati. Okey, yang ada dia punya ciri-ciri kepimpinan. Barulah boleh mencapai matlamat yang dikehendaki oleh sebuah organisasi. Menurut Kamus Dewan, negara ni ialah kumpulan masyarakat yang mendiami sesuatu kawasan. Jadi di kawasan inilah daerah, negara. Okey, mempunyai kedaulatan politik, jentera pemerintahan. Okey, maknanya sebuah negara ni dia ada rakyat dia. Okey, dia ada politik yang maknanya garis panduan pemimpin dia nak guna politik cara apa. Okey, cara Islamik ke, cara bukan Islamik ke. Jadi kat dunia ni pun ada banyak macam-macam bentuk politik yang diamalkan di sesebuah negara. Okey, ini jentera pemerintahan, maknanya barisan pentadbiran negara. Okey, itu yang dimaksudkan dengan negara menurut Kamus Dewan. Jadi kamu boleh bulatkan perkataan negara ni. Okey, jadi highlightkan di bawah ni. Kalau diberikan ini, fakta ini, maka dia memberi maksud negara. Okey, ini untuk soalan istilah. Okey, pemimpin Islam yang baik akan membentuk sebuah negara yang dirahmati Allah dengan mengetahui dan mengendalikan mereka yang di bawah pimpinannya berasaskan syariat Islam. Okey, kalau kita tanya, apa yang dimaksudkan dengan sebuah negara Islam? Okey, sebuah negara Islam dia akan dipimpin oleh seorang pemimpin yang beragama Islam lah. Okey, dan pimpinannya dia akan membawa pimpinan negara itu berdasarkan syariat Islam ni. Okey, ke arah mencari keredaan Allah Subhanahu wa taala. Itu baru dikatakan sebagai sebuah negara Islam. Jadi kalau negara kita ni bukan negara Islam. Sebab kita mengamalkan dasar pentadbiran bukan berasaskan syariat Islam. Itu kena faham. Okay, walau bagaimanapun disebabkan negara kita ni ada umat Islam ramai, maka dia adalah bidang-bidang kuasa yang mengendalikan hal ehwal orang Islam seperti mahkamah syariah. Okey, tapi tidak 100% dikatakan sebagai sebuah negara yang mengamalkan syariat Islam dalam kepimpinan. Okey, tahukah anda? Okey, pemimpin juga disebut dalam Al-Quran sebagai ulul amr. Okey, maksudnya ialah pemerintah yang diberikan tanggungjawab untuk memerintah sesebuah negara. Okey, ini istilah dalam Al-Quran. Okey, kalau kamu dengar ayat Al-Quran apa? Ati'ullaha wa ati'ur rasul wa ulil amri minkum. Okey, ini maksud dia ulul amri. Orang yang diberikan tanggungjawab, kuasa, pemerintahan. Okey, ni pun kemungkinan kalau dia keluar istilah ini, maka inilah dia punya maksudnya. Okey, ciri-ciri ulul amri yang wajib ditaati. Okey, macam Ustazah bacakan ayat tadi, ulul amri kena taat. Okey, sama taat kepada Allah, sama juga kita kena taat kepada Rasul. Jadi, apa ciri-ciri yang membolehkan kita wajib, yang perlu kita taat kepada mereka ni? Apa ciri yang perlu ada pada mereka? Yang pertama, kena tengok jugalah pemimpin tu baik ke tidak. Okey, kalau di sini cirinya mestilah dia seorang yang beriman dan bertakwa kepada Allah.
Okay, seorang yang beriman dan bertakwa kepada Allah adalah wajarlah untuk kita taat. Jadi apa salah dia untuk kita menentang dia? Betul tak? Orang yang beriman dan bertakwa, insya-Allah ke arah kebaikan lah dia akan bawa kita. Jadi apa perlunya kita nak menentang tanpa usul periksa kan? Okay, tapi kalau ada kesilapan memanglah kita wajar tegurlah. Sebab mereka juga insya-Allah berlapang dada untuk menerima setiap teguran kita. Okay. Ciri yang kedua, berkemampuan untuk menguruskan negara. Okay, ingat, kalau kita nak memilih pemimpin dalam apa peringkat sekalipun, kita tak boleh sebut nama je. Macam berlaku dalam kelas kita lah kan. Siapa nak jadi ketua? Dia. Siapa nak jadi penolong? Dia. Okay, empunya badan tu kadang-kadang tak nak pun kan. Tapi boleh kita calonkan. Kita tengok dah dia tu, seorang yang berkaliber ataupun tidak. Jadi kalau kita betul-betul tengok dia sebagai seorang yang mampu untuk menguruskan organisasi tersebut mencapai kemuncak kejayaan, maka wajarlah kita calonkan mereka. Okay, itu ciri yang kedua. Kita nampak dah kata apa, kepemimpinan dia ada pada diri dia. Okay? Berkemampuan untuk menguruskan negara, kelas, organisasi dan sebagainya. Ni ada kemampuan. Okey, yang ketiga, ciri yang ketiga wajib ada pada ulil amri ni ialah adil. Okey, tanpa mengira bangsa. Sebab dalam satu negara ada pelbagai bangsa, ada pelbagai agama. Okey, kita memimpin. Okey, kalau kamu insya-Allah satu hari jadi pemimpin, kamu bukan hanya mewakili orang Islam, bukan hanya mewakili orang Melayu. Okay, once dah dilantik jadi pemimpin sesebuah masyarakat, contohnya katanya Gombak ni saja. Okay, ada pelbagai bangsa, ada Cina, ada India, ada apa lagi? Ada warga asing dan sebagainya. Jadi apabila mereka itu menjadi penduduk setempat di bawah pentadbiran kita, maka mereka itulah yang akan kita pimpin, yang akan kita jaga. Jadi itulah yang kita hendakkan, satu yang dinamakan sebagai keadilan di sini. Dia kena adil. Okay, siapa-siapa saja yang memerlukan bantuan kena bantu. Okay, siapa-siapa saja yang minta pertolongan kena bantu. Tak boleh tengok kepada bangsa, tak boleh tengok kepada agama, tak boleh tengok kepada pangkat. Itu yang sebenarnya. Okay, itulah sebenarnya kalau kita ikutkan dasar kepimpinan yang sebenar. Okay, adil tanpa mengira bangsa. Okey, ingat ya, ada 3 ciri ulul amri, iaitu pemimpin yang wajib kita taat sebagaimana ada dalam ayat yang Ustazah bacakan tadi. Okey, moga jelas dengan penerangan tersebut ya. Okey, seterusnya kita lihat adab terhadap pemimpin. Okey, adab. Apa benda yang perlu kita buat ketika mana kita berhadapan dengan mereka, ataupun walaupun kita duduk kat rumah, kita masih lagi kena jaga adab-adab, tak menggunakan media massa tu untuk menentang dan sebagainya lah. Kita lihat kat sini. Okey, dia bagi 3 saja. Mungkin adab tu banyaklah sebab adab kan macam-macam kita boleh buat. Okey, yang pertama, wajib mentaati pemimpin selagi tidak bertentangan. Ni keyword dia ya. Setakat mana, sejauh mana kita wajib mentaati seseorang pemimpin? Ni dia. Selagi tidak bertentangan dengan ajaran Islam. Okey, apabila mana mereka sudah ada ciri-ciri mengajak kita ke arah benda yang tidak baik, buat benda yang bertentangan dengan ajaran Islam, maka tak bolehlah kita taat. Okey, di situ wajiblah kita memberikan teguran. Okey, memberikan teguran dan apa-apa yang perkara yang tidak betul yang mereka buat. Okey, ini ayat tadi rupanya ada dekat sini ya. Ni. Okey, wahai orang yang beriman. Ni, ya ayyuhallazina amanu, wahai orang yang beriman, taatlah kamu ni. Taatlah kamu kepada Allah, taatlah kamu kepada Rasul, dan yang ketiga, wa uli, ni ayat dia, wa ulil amri minkum. Ya, taatilah Rasul dan pemimpin negara antara kamu. Okay, pemimpin ni siapa-siapa je lah, dan ketua kelas ke, penolong ke, pengawas dan sebagainya. Apa-apa saja yang berjawatan di sekolah. Okay, guru, pengetua, pentadbir dan sebagainya. Okay, ingat tu. Wajib, tahap mana kita wajib, wajib taat? Selagi tidak bertentangan dengan ajaran Islam. Okay. Yang kedua, adab yang kedua, sentiasa menjaga maruah pemimpin. Okay, kita kena jagalah maruah. Maruah ni maksudnya air muka dia. Okay, jangan kita jatuhkan
maruah dia depan orang ramai. Okay, jangan malukan mereka. Okay, jangan buat serangan terhadap individu tersebut lah. Individu pemimpin tu jangan tulis macam-macam. Okay? Kerana apa? Kerana pemimpin merupakan tunjang kekuatan sebuah negara dan dia sepatutnya menjadi teladan kepada rakyat. Okay? Sebab tu kita kena pilih yang ada 3 ciri tadi. Okay? Supaya mereka ni layak untuk memimpin sebuah negara dan layak untuk kita teladani dalam kehidupan seharian. Okay? Itu maksudnya kita kena pilih pemimpin yang ada 3 ciri tadi. Okey. Tengok ayat dekat surah Al-Hujurat ayat 11. Wahai orang yang beriman. Tengok ni Allah menggunakan wahai orang yang beriman. Siapa ingat ayatnya ayat makiyah ke madaniyah? Kalau ayat dimulakan dengan wahai orang yang beriman. Madaniyah. Madaniyah. Sebab apa? Sebab ramai orang yang telah pun memeluk agama Islam di Madinah. Jadi Allah menggunakan ayat tersebut dengan menyeru orang yang beriman. Janganlah sekumpulan orang lelaki merendahkan kumpulan yang lain. Boleh jadi yang ditertawakan itu lebih baik daripada mereka. Ini ayat larangan supaya kita tak boleh nak merendah-rendahkan orang lain. Okey, ini larangan ni. Maknanya perbuatan kita mencerca orang, mengata orang, merendah-rendahkan orang, mengejek orang, semua benda tak baik, orang tu ini tak baik tu sebenarnya perbuatan itu dilarang. Okey, dicegah. Sebab apa? Kita tak tahu sebenarnya orang itu mungkin lebih baik daripada kita. Okey, jadi siapa-siapa yang belum pernah jumpa ayat ni, silalah amati. Okey, dengar ni ayat yang Allah cakap ni. Allah kata janganlah sekumpulan lelaki. Okey, walaupun lelaki, orang perempuan pun samalah. Tak bolehlah kita nak merendah-rendahkan kumpulan yang lain. Sebab apa? Allah kata boleh jadi yang ditertawakan itu lebih baik daripada kita yang duk mengata orang ni. Sebab tu kadang-kadang ayat macam-macam ayat kita kan. Tapi kita lupa kita ni baik sangat ke? Kan? Tapi dalam konteks menegur, kita kena tegur. Yang larangan ni adalah dalam konteks larang mencerca orang. Okay? Jadi kalau kita nampak orang tu buat tak baik, kita boleh tegur, bukannya cerca. Okay, begitulah dia. Sama juga dengan pemimpin tu, maknanya janganlah kita terus serang dalam media massa kan. Kan tak elok macam tu kan, orang baca macam ni. Boleh tegur melalui saluran yang sepatutnya. Okey, yang ketiga, memberi nasihat. Itulah kata kalau ada benda yang tak betul, kita jangan cerca macam ni. Okey, berilah nasihat melalui wakil-wakilnya, tulis surat ke. Okey, dia ada kan dia punya saluran maklumat dia. Okey, memberi nasihat dan cadangan untuk sebarang penambahbaikan melalui yang ada dekat sini saluran yang betul. Okey, itu saja berkaitan dengan adab terhadap pemimpin. Ini di antaranya lah. Okey, yang utama sekali kita kena taat selagi mana tidak bertentangan dengan ajaran Islam. Okey, jaga maruah dia, boleh beri nasihat dan cadangan untuk penambahbaikan. Okey, sebab semua benda tu ada dalam ajaran Islam. Okey, tahukah anda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala." Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ni titik-titik ni memberi makna apa? Memberi makna panjang lagi hadis ni kat depan sebenarnya. Tapi dia nak fokus kepada certain isu, certain matan dalam hadis tersebut, iaitu apa dia? Sesiapa yang mengingkari, wa may ya'sil amir. Okey, sesiapa yang mengingkari pemimpin, iaitu ulil amri tadi. Okey, sesungguhnya dia mengingkariku. Tu Rasulullah kata apa? Siapa yang ingkar pemimpin tu sama macam dia mengingkari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab tu dalam ayat Quran tadi 3 rangkaian ni. Ati'ullah wa ati'ur rasul wa ulil amri minkum. 3 ni direct macam ni. Maknanya tahap ketaatan kepada pemimpin tu juga tinggi, sebagaimana kita kena taat kepada Rasul. Sehingga Rasul kan cakap macam ini ni. Okay? So itu dia tahap yang kita kena tahu, barulah kita boleh menjalani kehidupan dengan aman bila kita tahu apa yang boleh, apa yang tak boleh dalam Islam. Okay? Hadis ni diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Maknanya hadis ini ada tercatat dalam Sahih Bukhari, Sahih Muslim.
Okey, apa yang pernah Ustazah terangkan sebelum ini, kalaulah hadis-hadis itu berada dalam koleksi Bukhari dan juga koleksi Muslim ni, maknanya hadis itu berstatus apa? Berstatus sahih. So kita bila kita tengok baca, maknanya kita kena perhatikanlah dari sini pun kita dah tahu dah di mana dia berada, maka kita tahu status sebuah hadis tersebut. Okey, itu pentingnya kita belajar ulumul hadis. Ada dia punya kebaikan untuk kehidupan kita seharian. Okey, seterusnya ni adab-adab terhadap negara. Okey, adab terhadap negara. Tadi pemimpin. Sekarang ni bernegara ni pula. Okey, kita dalam sebuah negara ni apa adab yang kita kena jaga? Okey, yang pertama menanam semangat patriotisme. Apa maksud patriotisme? Apa maksud patriotisme? Semangat cinta ke negara. Semangat cinta negara. Okey, bagus. Okey, ini menjadi tanggungjawab rakyat untuk menzahirkan semangat patriotisme sama ada melalui percakapan maupun tindakan. Okey, kadang-kadang kita lihat suka-suka je rakyat kita ni, rakyatlah kat negara kita ni, okey, condemn negara sendiri, condemn pemimpin sendiri, okey, bakar bendera negara sendiri padahal duduk dekat Malaysia. Okey, jadi maknanya di situ sudah menampakkan tiada semangat cintakan negara. Yang kedua, memperingati hari kemerdekaan. Ini sebagai salah satulah menzahirkan kita ni sayangkan negara kita. Okay, kita cintakan negara kita. Hari kemerdekaan ini merupakan satu detik sejarah dalam kehidupan setiap rakyat kerana pada saat itulah kita dan negara bebas daripada belenggu penjajah. Okey, kita ni tak sempat nak merasai apa yang dirasai oleh pejuang-pejuang kemerdekaan zaman dahulu. Okey, saya tak pasti kamu pernah tanya dah atuk nenek kamu ke atuk nenek kamu jenis orang yang muda-muda. Okey, atuk nenek muda memang tak akan merasailah benda ni. Kalau kamu ada moyang ke yang sempat bercerita tentang keperitan hidup mereka, barulah kamu rasa macam semangat sikit. Betapa payahnya kehidupan mereka sebelum zaman kemerdekaan. Okay, betapa payahnya kehidupan mereka berada di bawah penjajahan. Okay, itu yang orang tua-tua ni saja yang lebih semangat patriotisme dia. Okay, kalau kita lihat mereka lah yang beria-ria nak menjaga keamanan negara. Okay, frasnya mereka apabila negara kita ni diserahkan sewenang-wenangnya kepada orang-orang yang tak sewajarnya. Okay, seolah-olah kita macam tak menghargailah betapa susah payahnya mereka zaman dahulu nak mengambil kemerdekaan kita ni daripada penjajah. Yang ketiga, okay, adab terhadap negara. Yang ketiga, menjaga imej negara. Ini penting. Okay, imej negara. Kalau kita buat sesuka hati, condemn negara sendiri pada negara luar, pada rakyat asing, mereka pun pandang remeh saja pada negara kita. Okay, dia tengok negara kita ni macam lekeh je. Senang aja nak ditawan. Dah moden tapi boleh ditawan-tawan lagi. Okay, jadi kitalah peranan kita jaga imej. Okay, kita tunjukkan benda-benda yang baik-baik saja pasal negara kita supaya orang dengar, oh hebatnya, gerunnya, macam tu. Ya. Okay, rakyat ni perlu sentiasa melakukan perkara-perkara yang boleh mengharumkan negara. Okay, boleh mengharumkan nama negara. Okay, kalau kita lihat banyak dah dalam bidang pendidikan, okay, sukan apatah lagi, okay, sukan apatah lagi dah ramai yang mencipta nama di peringkat antarabangsa. Okay, begitu juga dalam bidang pendidikan. Okay, dah ramai guru-guru kita, anak-anak murid yang mencipta pelbagai rekod dalam bidang pendidikan, okay, di peringkat antarabangsa. Jadi itu juga salah satu daripada cara untuk kita upkan imej negara kita pada pandangan masyarakat luar. Okay. Seterusnya, sanggup berjuang mempertahankan negara daripada sebarang tuduhan, tuhmahan, okay, juga pencerobohan, okay, berbentuk ketenteraan ataupun pemikiran. Ya, ni dia. Yang ketenteraan tadi, pencerobohan lah di negara-negara yang kita lihat di tim negara-negara Arab sana. Okay, pemikiran ni tanpa kita sedar ni. Ni pemikiran anak muda sekarang ni telah pun banyak dipengaruhi oleh pemikiran Barat, kan?
jauh sekali dah pemikiran yang agak-agak Islamik sikit je, kecuali mereka berusaha mencari, membentuk pemikiran mereka ke arah pemikiran yang Islamik. Maka terhasillah pemikiran yang agak Islamik. Kalau kita tak cari, tak ada dah sekarang, sebab kita banyak terdedah dengan media massa. Media massa, kalau kita pandai pilih yang Islamik, Islamik lah bentuk pemikiran kita, Islamik lah ilmu kita. Depend kepada apa yang kita nak cari. Orang kata ilmu semudah di hujung jari. Tapi kalau salah pilih, di hujung jari jugalah kesilapan. Mudahnya mencari kesilapan. Orang ada kat sini. Generasi kini perlu mencontohi semangat pemimpin dan pejuang yang telah membangunkan negara. Macam mana kita nak contohi kalau kita tak baca sejarah? Macam mana kita nak contohi semangat apa yang mereka ada? Sebab kita bukanlah orang yang berjuang. Kita bukanlah orang yang berada di perbatasan. Kita tak penat pun. Jadi macam mana benda tu nak ada dalam diri kita? Nak tak nak, kita kena bacalah sejarah. Cari sejarah, fakta sejarah yang betul-betul pure. Bukan fakta-fakta yang telah pun ditokok tambah, yang telah pun diubah suai. Cari yang betul-betul sumbernya asli. Barulah dia boleh melahirkan semangat cintakan negara. Ni pelajaran sejarah pun tak minat. Tak belajar sejarah, memang kita takkan tahu macam mana kita dapat sebuah negara yang aman damai pada hari ini. Kita kena tahu dulu baru kita sayang. Kenal orang dulu baru kita cinta. Sama dalam semua benda lah, semua. Nak beribadah pun kita kena tahu dulu kaedah yang betul-betul. Barulah kita boleh buat dengan betul, barulah rasa seronok cinta. Gitu. Sebab tu ada pepatah Melayu, pepatah ke peribahasa ke apa, tak kenal maka tak cinta. Betul lah tu maknanya. Dalam semua aspek, tak kenal maka tak cinta. Bukan bercinta tu dengan orang je, bercinta dengan ibadah. Bercinta dengan negara. Macam tu. Seterusnya, menyumbang bakti pada negara. Ni siapa-siapa saja yang ada peluang, ada kemahiran, sumbanglah bakti dalam apa bentuk yang kita mampu. Contohnya dalam apa ni? Dalam apa cuma bidang yang mampu. Seperti apa? Menjadi rakyat yang berdisiplin dan dinamik. Jaga disiplin tu maknanya sumbangan kita jugalah sebagai satu bakti kita pada negara. Kalau semua rakyat tu elok je, tidak buat vandalisme di sana sini, tak merosakkan sana sini, maka dia sudah memberikan satu keringanan kepada pemerintahan. Tak payah keluar duit banyak untuk baiki sana sini. Itu salah satulah dalam bentuk ini. Seterusnya, tahukah anda konsep patriotisme dalam Islam? Apa yang dimaksudkan dengan konsep cinta negara dan mengikut Islam? Patriotisme ni bermaksud perasaan cinta yang kuat terhadap negara oleh seseorang individu ataupun masyarakat. Patriotisme ni menjadikan seseorang bersemangat untuk mempertahankan negaranya daripada sebarang unsur yang tidak baik. Keamanan negara membolehkan manusia menjalankan tugasnya sebagai khalifah Allah di muka bumi untuk beribadah dan untuk menjalankan amar ma'ruf nahi mungkar. Ini macam yang kita terangkan tadilah. Maknanya ada sahaja semangat cintakan negara, barulah kita bersemangat untuk mempertahankan negara mengikut keupayaan kita. Bila negara aman, hasilnya kita ni sebagai manusia, tugas utama kita adalah memakmurkan bumi. Kita khalifah Allah, tugas kita adalah nak memakmurkan bumi. Makmurkan dengan apa? Dengan ibadah kepada Allah. Buat amar ma'ruf nahi mungkar. Itu kita punya tugasan utama. Allah utuskan kita di muka bumi. Apa ayat yang Allah kata tu? Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia melainkan untuk beribadah kepada Allah. Itulah tugas kita sebagai khalifah di muka bumi. Boleh dapat semua orang? Dapat tak maklumat tu? Ni highlight kan. Alhamdulillah. Highlight kan ni. Patriotisme, apa maksud dia? Ni kalau dia keluar maka ini adalah istilah patriotisme. Ini maksud dia. Soalan bahagian istilah. Kalau dia nak tanya apa tujuan manusia dihidupkan di muka bumi, inilah juga sebagai menjalankan tugas sebagai khalifah Allah, itu beribadah kepada Allah dan menjalankan amar ma'ruf nahi mungkar. Nampak senang tajuk ni kan? Tapi banyak sebenarnya dia punya isi kandungan yang perlu kita perhalusi.
Okey. Peranan pemimpin pula dalam pentadbiran dan pengurusan negara. Okey, peranan kita yang jadi ketua kelas, pengawas dan sebagainya ni. Okey. Yang pertamanya melaksanakan pengurusan negara dengan adil. Yang pertama mesti adil dalam kepimpinan. Okey, adil saksama ni sekaligus ni. Adil dan saksama kerana itu adalah amanah. Okey. Pemimpin ni adalah amanah daripada Allah yang wajib dilaksanakan oleh setiap pemimpin. Okey, jadi tanggungjawab tu adalah amanah daripada Allah. Ya, bila amanah maknanya hukum dia wajib dilaksanakan oleh pemimpin tersebut. Okey, itu peranan dia. Once dah dilantik, maka buatlah dengan adil dan saksama. Okey, yang kedua, wajib juga melaksanakan amar makruf nahi mungkar dalam pentadbiran negara ataupun mana-mana pentadbiran. Okey, agar kesejahteraan dan keharmonian sentiasa terpelihara. Okey, kita jangan kata warga sekolah kita tak perlu buat amar makruf nahi mungkar, kena buat juga. Okey, sebab banyak juga perkara-perkara yang kita kena cegah dan banyak juga perkara-perkara makruf yang kita kena buat di peringkat sekolah pun. Okey, di dalam kelas, okey, peringkat kita dengan kawan-kawan, benda ni kena sentiasa berlaku mengikut kadar yang kita belajar selama ini. Okey, ada peringkat dia dengan tangan, dengan apa? Lisan, lagi dengan apa? Hati. Lagi? Hati tu dengan yang dah paling lemah sekali. Satu lagi? Tangan. Tangan, lisan, hati. Dengan kuasa, dengan nasihat, dengan rasa kebencian dalam hati. Itu 3 kaedah kita boleh laksanakan amar ma'ruf nahi mungkar. Kita jangan pilih yang paling bawah terus. Okay? Kita tengok step by step. Peringkat yang pertama tak boleh, barulah pergi pada peringkat yang kedua. Jadi peringkat pertama tu tak semua orang ada. Tak semua orang ada kuasa kan. Kita pergi yang kedua, iaitu dengan lisan, nasihat, tegur. Okay, gunakanlah bahasa-bahasa yang sedap didengar. Okay, intonasi-intonasi yang sedap didengar. Kan? Barulah keharmonian terpelihara, sama ada dalam sebuah negara, masyarakat ataupun dalam organisasi. Okay, seterusnya, sentiasa bersifat amanah dan berintegrasi. Integrasi dalam pengurusan negara agar semua masalah dapat diselesaikan dengan berhikmah. Okey, bersifat amanah macam tadilah. Buat tu biar betul lah. Kan ni, integrasi kan benda ni. Integrasi pula dah. Tak ada orang tegur saya tahu. Ni integriti. Integriti ni maknanya kena telus. Okey, telus. Tak ada rasuah. Okay, tak ada tipu sana, tipu sini. Bila amanah sebenarnya, amanah ni automatik kita akan berintegriti. Okay, tahap beramanah kita tu akan masuk dalam integriti ni. Kita buat tanpa ada awak kata apa, udang di sebalik mi ke apa benda lah bahasa kamu tu. Okay, kita buat betul-betul. Okay, amanah yang telah ditunaikan, telah diamanahkan kepada kita. Okay, yang keempat, mengutamakan kepentingan rakyat. Kita dapat jawatan bukan untuk bermegah untuk kepentingan kita, tapi ingat, okay, kita ambil amanah tersebut untuk kepentingan orang di bawah kita. Okay, kenapa kita kena pentingkan orang lain pada kita? Kerana pemimpin ataupun pengurusan yang baik perlulah sentiasa peka dengan masalah rakyat. Okay, kalau pemimpin negara, yang nak dijaga, yang nak diselesaikan adalah permasalahan rakyatnya. Jadi dia kena sentiasa follow up, tengok, buka telinga, berjalan sana sini. Okay, pasang orang kata apa, mata-mata di sana sini supaya dia dapat kesan masalah. Okay, kalau tak dapat kesan masalah, macam mana kita nak menyelesaikan masalah tersebut? Okay, so itu dia. Okay, peranan pemimpin. Okay, ada 4 di sini. Buat amar makruf nahi mungkar. Okay, kena ada sifat integriti ni, sifat amanah dan integriti dalam tanggungjawab. Utamakanlah kepentingan rakyat, perlu adil dan saksama. Itu poin-poin penting. Okay, peranan pemimpin dalam pentadbiran dan menguruskan negara. Okay, seterusnya, pentingnya mentaati pemimpin.
okey, dan cinta negara. Ni pada kita lah ni. Okey, pentingnya kita taat pemimpin, pentingnya kita cintakan sebuah negara. Apa pentingnya? Sebab apa? Sebab taat dan cinta negara, taat pemimpin dan cinta negara ni adalah sebab kita nak memenuhi tuntutan agama. Mana tuntutan agama tadi? Tuntutan agama pada ayat tadi lah. Pada ayat tadi, ati Allah. Mana ayat tadi? Ni. Inilah memenuhi tuntutan agama sebab agama dah suruh. Kan? Itu maksud dia. Okay? Kita nak melaksanakan tuntutan agama kita. Sebab tu kita taat. Sebab tu kita cinta negara. Okay? Ada pun kat sini, tulis kat sini. Kerana mentaati pemimpin dan mencintai negara adalah suatu kewajipan bagi rakyat. Okay? Mana nak tahu wajib tak wajib? Kembalilah kepada ayat yang Ustazah tunjukkan tadi. Okay, boleh faham semua? Itu maksud sini. Bukan sembarangan ni. Okey. Seterusnya. Kebebasan untuk terus mencari rezeki dan nafkah untuk menyara kehidupan diri dan keluarga. Kalau kita tak taat pemimpin, tak mencintai negara, kita tak akan ada kebebasan hidup dalam sesebuah negara. Kan? Jadi pentingnya kita ada kebebasan untuk terus mencari rezeki, maka kita kenalah taat kepada pemimpin, kenalah cintai negara supaya negara itu aman. Okay, taat pemimpin boleh menyediakan segala infrastruktur, kembangkan ekonomi negara, barulah kita boleh terus mencari rezeki dan nafkah. Untuk menyara kehidupan diri dan juga keluarga. Itu pentingnya supaya kita ada kebebasan untuk bekerja. Itu maksud ayat ni. Kalau baca ayat ni saja mungkin kamu tak akan faham lah kan. Macam pelik je kan. Okey. Yang ketiga. Supaya kita dapat meneruskan kehidupan berkeluarga dan bermasyarakat dalam keadaan aman dan harmoni. Ni poin dia. Supaya negara kita aman, harmoni, tanpa sebarang kekacauan. Barulah kita boleh hidup dengan keluarga kita dengan aman damai, masyarakat pun aman harmoni. Okey, berpunca daripada kepemimpinan inilah. Berpunca daripada sikap kita mencintai negara ataupun tidak. Barulah lahirnya keamanan tersebut. Okey, asalnya kita bolehlah meneruskan kehidupan dengan aman dan harmoni. Okey, kalau tak ada semua benda itu, kalau semua orang memberontak, tak taat pada pemimpin, semuanya pakai hentam negara, porak-peranda, macam mana keluarga kita nak hidup? Semuanya akan kucak-kacik. Seterusnya kita akan dapati negara kita akan aman dan selamat daripada ancaman musuh. Bila kita taat pemimpin, cinta negara, maka hasilnya inilah. Selamat daripada ancaman musuh kerana rakyat sentiasa berusaha mempertahankan negara bersama-sama pemimpin. Itulah dia. Dia kena ada kerjasama daripada bawah, barulah dia naik ke peringkat atasan. Tu sebab tu kita kena jaga. Kita kena jaga diri kita. Jaga diri kita tu pun adalah salah satu daripada sumbangan kita kepada negara. Tanpa kita sedar. Kita tak perasan kan? Macam Ustazah cakap tadi, tak perasan sebab kita duduk kat rumah je. Seolah-olah macam kita tak berikan sebarang sumbangan. Sebenarnya ada sumbangan di situ. Okey, seterusnya kita lihat usaha dan tindakan. Ni dia. Apa yang kita kena buat? Apa yang dah kita buat? Apa yang perlu kita buat? Ni usaha dan tindakan ni lah. Sebagai bukti kita ni hormat kepada pemimpin ataupun menunjukkan kita ni cinta kepada negara. Ni 4 dia bagi ni antara contohnya benda tindakan yang kita boleh buat. Contoh yang pertama, taat kepada arahan pemimpin selagi tidak bercanggah dengan syariat agar setiap individu dapat menyumbang untuk kebaikan negara. Ini macam yang kita baca berdasarkan ayat Quran tadilah. Tunjukkanlah ketaatan kita, tidak memberontak, tidak mengecam dan sebagainya. Itu usaha kita. Yang pertama. Yang kedua, pertahankan negara. Pertahankan ni nampak macam satu tindakan kan? Taat ni pun satu tindakan. Itulah dia yang menunjukkan kita buat sesuatu. Kan? Pertahankan negara daripada sebarang ancaman luar. Walaupun bukan kita yang bekerja duduk dekat perbatasan negara sana. Bukan kita yang menyekat kereta-kereta kat tengah jalan tu. Kita memang tidak berada di situlah. Ini certain orang lah yang masuk bidang. So kita jangan dengki dengan orang. Kita buat apa yang kita boleh buat. Yang ketiga, menegur pemimpin dengan berhikmah, berhemah bolehlah. Jika mereka melakukan kesilapan, kena tegur. Ini tindakan juga ni. Dia kena ada juga orang-orang yang berani menegur.
Okey, tak boleh semua akur. Okey, sebab Allah pun dah katakan selagi mana tidak bertentangan dengan syariat Islam. Jadi kalau dah bertentangan, agak-agak hidup tu dah menyeleweng, okey, tak bolehlah kita biarkan sebab nanti kalau bala Allah turun kepada semua orang. Okey, turun kepada semua orang. Kenapa kena tegur sini Kerana manusia tidak terlepas daripada kesilapan. Nampak? Yang maksum hanyalah siapa? Siapa je yang maksum? Manusia tapi maksum siapa? Siapa manusia yang maksum? Rasulullah. Walaupun dia seorang manusia, tapi ia telah pun dipelihara oleh Allah daripada melakukan sebarang kesilapan. Ada kesilapan terus Allah perbetulkan, terus Allah tegur. Kan? Itu teguran-teguran Allah itu untuk panduan hidup manusia yang seterusnya lah. Maknanya kalau buat macam ni Allah tegur Nabi Muhammad. Maknanya kita sebagai pengikut Nabi Muhammad pun tak boleh lah buat macam tu. Kan? Begitulah. Okay, kita kena saling menegur, adilun nasihah, agar tidak mencemarkan maruah pemimpin. Okay, kalau kita biarkan saja dia, okay, kalau kita tak tegur, maka dia akan menjatuhkan maruah dia lah. Kalau dia buat benda salah, sebab setengah orang sokong je benda salah ni, setengah orang tak suka. Jadi dia akan tercemarlah maruah dia pada orang-orang yang tak suka tu. Yang keempat, pemimpin perlu bekerja sama dan mengembeling tenaga untuk memajukan negara bersama segenap lapisan masyarakat. Okey, jadi kita ni sebenarnya ayat ni kena terbalikkan sikit. Sebab dia nakkan usaha dan tindakan yang membuktikan penghormatan terhadap pemimpin. Maknanya kita dulu. Okey, kita dulu dekat sini. Okey, segenap lapisan masyarakat perlu bekerjasama dan mengembeling tenaga bersama pemimpin. Pemimpin ni biar akhir. Biar nampak kita dulu ni. Okay? Kita ni segenap lapisan masyarakat perlu menjaga hubungan dengan pemimpin. Okay? Sama-sama gembeling tenaga bersama pemimpin untuk memajukan negara. Kita kena pusing sikit ayat ni supaya nampak kita ni yang berusaha. Okay? Bekerjasama dengan pemimpin. Barulah nampak kita cinta negara, hormatkan pemimpin. Ni dia buat ayat pemimpin dulu ni salah ni. So nanti kalau kamu nak buat ayat tu, kamu ubah-ubah sikit. Nampak kita ni dulu. Okay? Supaya hubungan sesama kaum dan bangsa bertambah kukuh. Ni segenap lapisan masyarakat ni, maknanya semua bangsa, semua agama lah. Kalau kita kata kita ni rakyat Malaysia, okay, tak kira agama, tak kira bangsa lah. Maknanya kita boleh bertoleransi antara satu sama lain untuk bersama-sama dengan pemimpin yang telah kita lantik nak buat apa sahaja sumbangan dalam membantu memajukan negara. Okey, itu 4. Okey, 4 bentuk tindakan. Okey, dan usaha yang sewajarnya kita lakukan untuk menunjukkan kita ni hormat kepada pemimpin kita. Okey, menunjukkan kita ni cinta kepada negara kita. Okey, boleh ikut lagi? Okey, tahukah anda, sikap menghormati dan menyayangi pemimpin merupakan tuntutan Islam. Yang tadilah. Okey, ini berdasarkan hadis pula. Okey, ni hadis pula ni ada ni. Okey, cuba ni. Saya baca maksud dia. Mana? Okey, daripada Auf bin Malik radhiyallahu anhu berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sebaik-baik pemimpin kamu adalah yang kamu cintai mereka. Sebab tu kita kena pilih yang kita suka dan berkaliber. Okay? Dan mereka juga mencintai kamu, serta yang sentiasa kamu doakan kebaikan untuk mereka dan mereka juga sentiasa mendoakan kebaikan untuk kamu. Okey, terima kasih semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua.